Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak bercerita lain sikit, bukan tentang pengetahuan tapi lebih kepada tentang pengalaman seseorang. Abang diminta untuk cerita kisah hantu ataupun kisah seram yang berlaku dekat Jalan Great. Kalau korang nak tahu, Jalan Great tu panjangnya lebih kurang 200 km di antara Kelantan dan juga Perak. Jadi abang pun carilah beberapa maklumat, abang cari daripada YouTube sendiri. Ada beberapa YouTube memang dah ceritakan tentang kisah-kisah seram Jalan Great. Di antara YouTube yang abang ingat adalah YouTube Nina Story, seorang YouTuber Malaysia yang memang terkenal menceritakan kisah-kisah seram. Dan daripada situ abang dapat idea abang nak ceritakan kisah Jalan Great ni dengan cara abang tersendiri, disebabkan ada request juga kan pada masa yang sama. Jadi abang pun carilah beberapa maklumat dekat Google, dekat YouTube, dan kebanyakan maklumat yang ada dekat Google, dekat YouTube tu adalah kisah hantu. Kisah jumpa perempuan tepi jalan, kisah jumpa orang merangkak-rangkak. Abang rasa macam abang memang sebenarnya tak naklah cerita-cerita hantu sebab abang tak nak orang takut dengan hantu. Ya, lebih daripada takut pada Tuhan kan, yang macam abang cakap sebelum ni. Jadi maklumat-maklumat tu semua buatkan abang rasa macam abang tak seronok nak cerita. Jadi abang telefon beberapa orang kawan abang yang memang pernah ulang-alik dekat Jalan Great, yang duduk Kelantan, yang ada duduk Perak, yang ada duduk KL. Abang kumpulkan beberapa cerita. Daripada cerita-cerita yang abang kumpulkan dalam masa satu hari, iaitu hari ni, ada 3 cerita yang memang betul-betul terkesan ke hati abang, bukan disebabkan hantu tapi disebabkan sesuatu. Jadi kalau korang nak tahu, mesti seram kan. Sekarang ni pukul 1:30 pagi. Abang sengaja pilih waktu ni supaya nak menimbulkan perasaan seram. Jadi bila boleh kata abang feel dia punya seram tu. 1:30 pagi kan sekarang. Jadi abang akan ceritakan, dan kalau korang nak tahu cerita 3 cerita ni, terus tonton video abang daripada mula sampai habis. InsyaAllah abang ceritakan dalam gaya bahasa abang sendiri. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang pakcik kepada abang. Abang telefon pakcik tu sebab abang kenal pakcik tu memang selalu ulang-alik gunakan Jalan Great daripada KL ke Kelantan. Jalan Great ni macam jalan belakang, jalan shortcut, jalan yang paling orang suka lalu. Dan dia macam highway jugalah. Okey, cerita dia macam ni. Satu hari, pakcik ni dengan kawan-kawan dia ada tugas dekat Kelantan. Jadi, diorang kena bertolak daripada KL ke Kelantan dan kena sampai dekat Kelantan pagi. Lebih kurang pukul 10 pagi macam tu, 9 pagi, 10 pagi. Jadi dengan kata lain, dia kena bertolak daripada KL tu malam lah kan. Sebab dia tahu benda tu macam ad hoc. Jadi dia kena bertolak malam. Tapi yang diorang ni naik satu kereta dan semuanya orang-orang dewasa lah. Ada 4 orang, 1 Cina, 3 lelaki. 1 Cina, 3 lelaki. 1 Cina, 3 Melayu. Dan semuanya lelaki. Tak ada perempuan. Semuanya lelaki. Jadi diorang pun bertolak lah malam. Dia cakap malam. Jadi abang tak tahu yang malam dia tu malam pukul berapa, abang tak tahu. So dia bertolak lah. Di antara 4 orang ni, ada seorang ni muda lagi, umur 30-an. Yang lagi selebihnya 3 orang ni lebih kurang 40-an ke 50-an. Jadi boleh dikatakan kalau jalan malam dekat kawasan Great tu memang tak ada masalah lah kan, sebab semua dah macam separuh abad. Separuh usia. Jadi boleh kata ada ilmu di dada lah. Kalau ada jumpa hantu terserempak, hantu merangkak-rangkak ke, boleh lah baca-baca lagi kan. Tak ada masalah lah tu. Jadi diorang pun bergerak lah. Satu kereta 4 orang, 3 Melayu, seorang Cina, pergi dekat Kelantan lah, gunakan Jalan Great. Nak dijadikan cerita, sepanjang perjalanan tu tak adalah berlaku apa-apa yang ngeri sangat. Cumanya waktu tu hujan tak nyera-nyeranya, hujan. Dia kata hujan. Abang tak nak ubah cerita. Dia hujan yang agak lebat jugalah, tapi masih lagi boleh berjalan lah, tak ada masalah. Jadi korang ingatkan yang abang cakap panjangnya lebih kurang 200 km kan. Jadi berjalanlah. Awal-awal tu macam hujan-hujan juga, tapi tak adalah, dia teruskan perjalanan, tak ada apa-apa. Boleh dikatakan selepas lebih kurang setengah jam perjalanan, tiba-tiba kabus. Sebab tadi mungkin hujan kot.
Jadi kabus tu menyebabkan jalan tu tak berapa nak nampak. Tapi dia pakailah lampu high beam, jadi supaya jalan tu macam cerah sikit lah, bolehlah nampak. Kita kalau jalan dalam keadaan yang kabus-kabus ni, kita kena tengok line putih kan. Jadi sewaktu tu diorang perasan kereta memang tak banyak, walaupun ada kereta tapi tidak terlalu kerap. Memang ada kereta tapi tak terlalu kerap. Okey. Jadi diorang pun berjalan-jalan. Okey, nak masuk yang part yang seram ni. Yang seram pukul 1:30 pagi. Waktu diorang jalan tu, walaupun abang mengemang-emang tapi abang tak ada okey. Waktu dia jalan tu, sedang sedap kereta tu jalan, yang tukang bawa kereta tu pun umur 30-an kan, sebab dia tak ngantuk. Jalan, tiba-tiba kereta diorang bergoyang. Yang masing-masing semua dah cuak. Hantu ni ke apa ni? Kenapa hantu ke? Tak, bukan bergoyang sebab digoyang, tapi bergoyang sebab permukaan jalan tak rata. Bergoyang ni macam tu, macam kita lalu dekat jalan kebun. Jadi disebabkan kereta tu daripada laju dia slow ke, akhirnya berhenti. Bila berhenti, diorang ni semua macam tergamam. Korang tahu kenapa diorang tergamam? Di sekeliling diorang sebenarnya hutan. Diorang pelik. Tadi dekat atas jalan raya, kau ada masuk mana-mana sempang ke man? Macam ni kat budak tu lah. Tak ada bang, saya tak ada masuk mana-mana sempang. Saya rasa macam saya jalan lurus je lah, highway je. Diorang diam. Berjalan lah. Lepas tu berhenti tadi, lepas tu dia jalan slow-slow. Bila dia jalan slow-slow, kita macam, ini bukan jalan highway, ni macam jalan macam jalan kampung tau. Jalan kampung yang tak tar. Dia jalan, selepas slow, tiba-tiba dia nampak ada satu pondok dekat ujung. Lepas tu pondok tu ada lampu Kalimantan lah, lampu panjang kan. Diorang berhenti. Bila ada seorang berada tu pakcik tu cakap, berhenti. Aku rasa macam dah lain macam je ni. Jangan-jangan kita termasuk alam bunian ke apa ni? Dia cakap macam tu lah. Jadi kereta tu pun berhenti. Siman yang bawa kereta tu pun dah cuak-cuak. Ni kat mana sekarang ni kan? Kiri kanan hutan, depan ada rumah pula ada lampu Kalimantan. Rumah tu macam rumah kampung je. Tak adalah rumah kampung sangat lah, tapi macam rumah kampung jugalah. Dia pun berhenti, diam. Dalam masa 2-3 minit, ada yang cakap, kita nak turun ke tidak ni? Lepas diorang bincang, akhirnya diorang turun. Nak pastikan diorang ni sebenarnya kat mana. Jadi diorang pun berempat pun turun lah. Mula-mula Man ni macam takut-takut lah, tapi disebabkan yang lain tu macam pakcik kan, pangkat-pangkat ayah dia 40-an, 50-an. Jadi turun. Bila turun daripada kereta, memang betul diorang ada dekat tengah hutan, dekat jalan lori. Jalan lori. Macam jalan lori, jalan yang tak bertar. Kan? Depan tu ada rumah, ada lampu. Lepas tu Man ni cakap, apa kata kita pergi rumah tu, kita tanya. Mula-mula dia orang macam bagus juga idea tu, tapi dia orang batalkan niat tu sebab betul ke kita ni dekat alam manusia? Takut-takut kita ni ada kat alam jin ke apa? Jadi dia orang pun macam bila dah pastikan kiri kanan memang hutan, depan macam benda yang tak pasti, rumah yang tak tahu pada mana, patutnya daripada highway. Kenapa masuk jalan ni? Highway. Kalau korang pernah pergi Great tu memang highway betul. Tiba-tiba masuk dekat jalan kampung, tak ada selekoh, tak ada apa. So diorang pun cakap lah macam ni, jomlah, aku rasa kita dah salah jalan ni. Cakap macam buat-buat berani lah, kita dah salah jalan ni, baik kita patah balik lah. Okay, diorang pun masuk dalam kereta, diorang pun patah balik. Pusinglah kereta, patah balik. Korang tahu apa yang berlaku? Bila patah balik, diorang masuk ke dalam highway balik. Diorang daripada jalan kampung tu masuk ke jalan highway. Dia semua dah macam, kita kat mana ni kita ni? Pasal macam pelik kan kita ni. Dia pun pandang belakang, berhenti kereta, pandang belakang. Memang betul, lepas dia orang turun tu, memang betul highway tu ending dia dekat jalan kampung. Jalan kampung yang ke dalam, bukan jalan kampung, jalan hutan, macam jalan lori. Masing-masing macam pelik tak pelik kan. Tapi benda ni berlaku pada tahun 90-an yang memang pada waktu tu tak ada handset kamera, tak boleh nak ambil gambar. Okay. Jadi lepas bincang, kita nak pergi Kelantan ni,
ni jauh lagi ni, macam mana? Tapi lepas bincang, patah balik lah. Kita telefon lah orang sana, dia kata. Orang Kelantan, kita telefon lah orang kat Kelantan tu, kita beritahu lah yang kita ni ada urusan yang tak dapat nak diselesaikan. Jadi diorang pun masuk dalam kereta, patah balik. Sepanjang perjalanan, diorang berborak, cuba brainwash kita sebenarnya ke mana tadi. Pelik kan? Abang mula dengar cerita ni bukan cerita hantu tau. Dia macam termasuk ke alam lain. Di akhir jalan Great. Jadi abang nasihatkan pada korang, janganlah jalan Great tu korang lalu seorang-seorang ataupun keluarga yang ada anak kecil. Kalau dengan tak perasan, bini tidur, anak tidur, yang suami bawa masuk jalan kampung macam tu, tak ke huru-hara. Kalau boleh patah balik tak apa, kalau tak boleh patah balik. Tapi baiklah sekumpulan tadi, macam abang cakap orang tua yang banyak ilmu kan, yang dah tua, dah berusia dan banyak ilmu. Jadi bolehlah keluar baca-bacalah sesuatu. Diorang kata diorang baca-baca kan. Jadi diorang pun patah balik ke ni lah, ke belakang lah, ke KL, ngalir ke KL balik. Dan sepanjang perjalanan diorang bercerita ni, sebenarnya kita ke mana tadi? Unik kan? Dia macam, kalau abang kan seorang-seorang lalu tiba-tiba masuk ke kawasan yang abang tak tahu kan, memang Allahu baik tak jadi kat abang. Abang pun pernah lalu jalan Great malam, subuh masa tu, bukan subuh, lebih kurang pukul 3-4 pagi lah, tapi tak ada apa-apa, okey je, tak ada apa-apa. Masa tu macam kita ada hal kan, ada abang dengan beberapa orang kawan ada hal, macam tak ada apa-apa lah. Okey, itu ialah kisah pertama. Okey, kisah untuk pengajaran kita. Okey, kita sambung dengan kisah kedua. Kisah kedua pula disampaikan oleh seorang kawan abang yang memang nak balik ke Kelantan daripada KL. Jadi dia nak balik tu sebab nak kenduri. Dia takut balik seorang-seorang. Jadi dia offer lah siapa-siapa kawan dia. Dia tanyalah dalam calling lah. Ini tahun 90-an ni guys. Dia calling lah. Weh aku nak balik ni. Siapa nak tompang? Tu kalau nak balik ke KL kita balik sama. Pergi pun sama. Jadi bolehlah tompang-tompang kau nak pergi bercuti ke. Adalah 3 orang, 2 orang yang nak ikut. Okey lah. Ini seram juga ni cerita ni. Cerita unik lah. Lebih kepada unik seram lah. Pukul berapa sekarang? Lepas 10 minit 1.40 dah. Jadi diorang pun bertolak lah, 3 orang lelaki ni, umur lebih kurang 20-an. Jadi remaja kan, dia punya semangat muda dia tu macam buatkan dia rasa macam berani. Kok kalau ada yang Pontianak melintas ke apa, gula-gula melintas ke, bolehlah baca-baca sebab 3 orang kan semangatnya kuat kan. Setakat orang yang melambai-lambai macam ni, tak jalan dah. Ini semua derjal degil naik motor preng gitu. Mak motor ni tak adalah hantu gitu tak ada herannya. Okey. Tapi dia ni diuji. Dia orang 3 ni diuji bukan dengan hantu, tapi dengan seakan-akan hantu. Okey. Jadi dia orang pun bertolaklah 3 orang ni malam. Sebabnya yang siang semua kerja kan. Jadi malam tu barulah start cuti, bertolak sampai dekat jalan Great. Great mesti cerita ni. Sampai dekat jalan Great, tak ada apa-apa. Okey. Dia orang pun pasang radio, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Lagu sama-sama jerit je, Kau kunci cintaku. Tahun 90-an kan, itu kan lagu-lagu yang famous tahun 90-an lah. Ataupun lagu apa tu, Awi ceritalah, lagu Slam. Tapi Kau Kunci Cintaku lah paling legend sekali kan. Okey, balik pada cerita. Diorang pun bergerak sambil-sambil dengar radio. Ni pak seram dia. Tiba-tiba dia nampak kereta accident. Nampak daripada jauh lampu dia tup macam tu. Kereta accident. Diorang pun slow. Kereta tak ada kiri kanan tak ada kereta. Memang kereta dia orang je. Makin dia mendekati, baru dia perasan kereta tu accident teruk tau. Dan abang pun seram juga cerita ni sebab 1.40 pagi kan. Dan dia nampak ada lelaki yang dah tertumus ke depan kereta. Dia accident, melanggar sesuatu, dan lelaki yang bawa kereta tu, mangsa lah, dah terkeluar ke depan kereta. Nampak dah tertumus kereta. Dan
Diorang pun berhenti tepi dengan niat nak menolong. Kurang-kurang kita boleh telefon 999, boleh bagi bantuan. Okey. Diorang pun berhenti tepi sambil tu beristighfar lah, astagfirullahalazim, kenapa ni kan, baca selawat. Dia nampak orang tu mengerang sakit. Bang, aduh sakit, aduh. Macam tu lah lebih kurang lah abang bayangkan lah macam tu kan. Diorang pun turun. Lepas dia orang turun, dia ingat nak bagi bantuan. Tiba-tiba yang seorang tu dia terpecah tiga. Dia pecah tiga, satu nak ke mangsa, satu lagi ke kereta, satu lagi yang satu lagi yang terakhir ni dia menjerit, "Weh, nanti dulu." Macam yang lagi dua ni, "Weh, kenapa? Sini." Lepas tu dia orang pun yang berdua ni, yang dua, seorang nak ke lelaki mangsa, yang seorang lagi nak ke kereta tu, cepat-cepatlah duduk pergi kat lelaki ni. Apa hal? Apa ni? Dia tunjuk ke bawah. Korang tahu apa yang dia nampak? Dia nampak otak yang yang macam mana cerita, dia pecah lah, yang pecah otak tu dah terkeluar tau. Ada tak yang pelik? Apa yang pelik? Yang peliknya, lelaki tu mengerang, otak terkeluar. Kenapa dia boleh mengerang sedangkan otak dia keluar? Jadi sebenarnya dia tu hidup ke mati. Jadi dia, tiga orang ni, bila tengok otak dah terkeluar ni, dah jomlah weh pergi. Diorang decide masuk dalam kereta, zoom pergi, tinggalkan tempat tu. Lantaklah orang tu nak mati kena hidup ke, sampai tu diorang die. 999 tak dapat, 999 tak dapat, kurang asam apa, lantaklah kau otak dah terkeluar, salah mati. Tapi dalam kereta tu orang tu berfikir-fikir, sebenarnya yang kita nampak tu orang kau bukan. Yang pertama. Yang kedua, kalau betul orang, macam mana dia boleh mengerang? Otak dah terkeluar. Sebab muka orang tu tertumus ke bawah kan, ke jalan, dan otaknya terkeluar, dan dia mengerang, "Aduh bang, sakit bang, tolong saya, tolong." Macam tu. Kalau abang lah tak berhenti, boom, laju sampai tu telefon 911, 999. Tak ada berhenti dia. Tapi dia orang tu mungkin berani kan, dia berhenti lah. Sekarang yang cerita kat abang ni umur dah 60 lebih dah. Dia ni masih muda lah, masa umur 30-an ni, rancak-rancaknya 60 lebih, 50 lebih. Jadi dia orang pergi sampai dia orang jumpa call dapat line, dia call 999, 999. Lepas tu dia beritahu lah ada accident dekat ni, ada orang ni, saya nampak bang otak terpecah keluar, bumbang. Okey, tu dia orang pergi sampai ke destinasi. Esok paginya balai polis call. Balai polis kata laporan yang cik buat tu laporan palsu. Kami dah cek, tak ada pun kemalangan dekat kawasan tu. Bila dengar macam tu, confirm yang dia orang jumpa tadi bukannya orang. Sek baik dia orang tak tolong, pergi hangkat masuk dalam kereta, bagi CPR, macam tu. Nasib baik. Hei, kalau abang dah seram-seram sejuk dengar. Okey, itu cerita yang kedua. Okey, abang sampai ke cerita yang kedua. Dia bukan hantu, dia hantu tapi macam hantu yang bukannya hantu perempuan. Citulah tu lompat bukan. Ini hantu yang lain sikit. Jadi kita lanjut ke cerita yang ketiga yang tak kurang seramnya. Cerita yang ketiga disampaikan oleh kawan kepada ayah abang. Dia cerita ke ayah abang, lepas tu ayah abang cerita ke abang lah, sebab abang nak cerita pasal Jalan Great ni kan. Ceritanya unik sikit, sama macam dua cerita sebelum ni, agak unik. Dia mengisahkan dia orang ni ada sekumpulan lelaki juga, dia ada kerja nak pergi ke alamak abang lupa, ke Kelantan, ke Perak ke Kelantan, sama situlah. Yang penting dia orang lalu Jalan Great pada malam tu. Jadi disebabkan hal yang penting, dia terpaksa bertolak malam, dan dia orang sampai dekat Jalan Great tu memang malam. Dan sepanjang perjalanan dia orang ni berkongsi-kongsi lah cerita. Kau pernah dengar tak Jalan Great ni ada hantu, ada pontianak mengilai, ada hantu bungkus, ada toyol, ada lori, ada apa lagi, ada orang melambai-lambai, lepas tu ada macam-macam cerita lah. Dia cerita lah. Lepas tu sebab apa dia orang cerita? Sebab
Bukan sebab dia orang berani, tapi sebabkan dia orang ni nak hilangkan rasa ngantuk. Satu lagi sebab jalan travel 5 orang kan, 5 orang lelaki yang di antara umur 30-an, jadi gagah lagi lah, tak ada masalah, no problem, okey, boleh jalankan. Jadi orang cerita sepanjang jalan, cerita asyik ni, asyik bercerita ni. Oh, tiba-tiba member cakap, wah, kalaulah tiba-tiba dekat kita jumpa ada benda terpacak putih tepi jalan ni, macam mencabar lah, terpacak putih tepi jalan ni melambai-lambai, korang berhenti tak? Atau ada member cakap, aku berhenti, aku terajang. Benda tu dengar je. Oh, mencabai. Okey. Atau member seorang cakap, aku kalau cantik, aku bawa masuk dalam kereta, rogol dia. Macam lucah pula orang dengar. Sorry lah. Ini abang pun cerita berdasarkan apa yang dia cerita dengan abang kan. Nak rogol lah hantu. Kononnya nampak, kononnya Feng Shui tu lawa lah kan. Tu dia orang gelak-gelak, pecah gelak-gelak. Ni part seram dia. Tengah driving, tiba-tiba ada roadblock tengah-tengah jalan Great. Dia orang tak terfikir, dia macam okey, roadblock, okey, slow way. Ada polis. Lepas tu bila dia orang lalu dekat roadblock tu, orang tu tanya, turunkan tingkap semua. Cik, nak pergi mana cik? Oh, saya nak pergi sekian-sekian tempatnya. Cik, lalu jalan ni bahaya cik, malam-malam. Oh, ceritalah. Polis kata, cik, hati-hati, 5 orang pun belum tentu selamat, dia kata macam tu. Oh, tak apa cik, kita orang ramai ni okey. Cik pun patut bertugas elok-elok lah, dia kata. Ni tengah-tengah hutan ni cik buat roadblock. Tak takut je dia dengki lah polis tu kan. Polis cakap, tak ada apa, kita orang dah biasa di sini, memang tiap-tiap kali tugas roadblock sini je lah, dia kata. Mungkin cakap orang Perak sikit lah kan, gaya-gaya macam tu lah kan. Jadi dia tak ada apa-apa, korang tak pasal je lah, tak apa, dia pun okay, pergi melepasi roadblock tu. Dalam perjalanan tu baru dia perasan, lepas roadblock tu dan dia tak pandang belakang tau, dia tak nampak apa yang kat belakang, dia tak pandang belakang dan dia tak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba dia memang cakap, aku nampak tak, korang nampak tak apa yang aku nampak? Lepas tu semua kata, nampak. Korang tahu roadblock tu apa? Roadblock apa ni? Bukan roadblock polis tau, roadblock komunis. Persoalannya, mana ada komunis zaman tu dah? Tahun 99 je tu, mana ada komunis zaman tu? Dan roadblock tu pula bukan roadblock yang macam roadblock kita, roadblock yang letak tong. Roadblock tu macam roadblock kayu, dia punya penghalang kayu. Rupanya dia orang perasan yang dia orang ni melalui roadblock hantu kot. Mungkin lah. Tapi dia kata memang orang, cuma orang tu pakai macam komunis zaman dulu. Lepas dia orang melintasi tu memang tak tengok belakang. Sumpah tobat lahum, kata Ustaz Kazim, tobat lahum, tak pandang belakang, zup sampai ke ujung. Dia orang takutlah kalau dia orang pandang belakang, tiba-tiba askar tu ada lah. Jadi waktu dia berborak tu, dia memang dah perasan tau benda tu bukan orang, tapi disebabkan nak, tadi dah mencabar kan, kata kalau jumpa nak rogol dan jumpa nak terajang. Jadi bila kalau dia cakap benda yang bukan-bukan dengan benda tu sewaktu tu, memang kena lah dia. Selalunya orang-orang halus ni macam tu lah kan, kalau kita mencabar dia akan cabar kita balik kan. Jadi kata, wah, cik pun baik-baik lah ya, apa tu, jaga roadblock ni. Mampus, kalau abang lah lalu roadblock dah tengok macam tu, tak tahulah, abang rasa abang tak berhenti, langgar boleh, mati boom langgar. Okey, itu adalah 3 cerita yang memang seram, tapi bukan diceritakan dalam bentuk hantu lah, bukan, dia orang muncul bukan dalam bentuk hantu, dalam bentuk yang pertama mengelirukan, macam termasuk alam budan, yang kedua dia nampak aksiden yang pelik, yang ketiga dia orang jumpa roadblock komunis tengah-tengah highway dekat apa, jalan Great tu. Pelik kan?
Okey, terima kasih sebab menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita hantu yang berkaitan dengan Jalan Great. Ada orang yang minta abang ceritakan Jalan Great dan abang cari cerita. Abang tak naklah cerita hantu lompat, penjadak mengilai, itu semua common sangatlah benda. Jadi abang cari cerita sesuatu yang lain supaya korang dengar macam lain juga cerita ni kan, cerita. Jadi hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.